Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid Cikgu Tahun 5. Hari ini kita kembali semula dalam PDPR Bahasa Melayu dalam tema yang baru, iaitu tentang sains, teknologi dan inovasi. Okey, baik murid. Sebelum kita pergi lebih lanjut, sebelum pergi lebih dalam lah, apa itu sains, apa itu teknologi dan apa itu inovasi. Kita kena tahu tiga benda tu. Okey, walaupun tema baru, untuk tema kali ni kita belajar dalam sedikit sains, teknologi dan inovasi. Lebih kurang kita belajar sains lah, tapi tetap di bahasa Melayu. Walaupun tema macam sains kan, macam nampak kita nak belajar sains kan, tapi itu tema sahaja. Yang kita nak belajar ialah bahasa Melayu menggunakan tema sains, teknologi dan inovasi. Baik, murid, untuk sains, maksud sains lah, macam awak tahu sebelum ni yang awak belajar sains. Apa itu sains kan? Sains tu ialah ilmu pengetahuan yang teratur, yang boleh diuji dan atau boleh dibuktikan kebenarannya. Cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata-mata. Contohnya dalam fizik, biologi, kimia. Itu ialah sains. Okey, untuk maksud teknologi ni merupakan aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri pertanian, perubatan, perniagaan dan lain-lain. Untuk teknologi ni, macam yang kita tahulah, pelbagai barang-barang ataupun pelbagai kemudahan teknologi yang ada sekarang ni yang kita guna. Contohnya komputer, TV, apa lagi, smartphone, dan pelbagai lagi lah yang kita gunakan. Okey, itu ialah dari segi teknologi. Sekarang duduk, apa beza teknologi zaman dulu, apa beza teknologi zaman sekarang, itu main peranan dua tu. Untuk maksud perkataan inovasi tu, maksudnya ialah menginovasi sesuatu perkara ataupun menginovasi sesuatu maklumat supaya lebih nampak macam lagi cantik, supaya nampak lagi macam hebat. Okey, sesuatu benda yang ada dia inovasikan, okey. Dia inovasikan lagi macam bagi nampak lagi baiklah. Contoh kita ambil kereta. Kereta okey, biasalah ada 4 tayar kan. Semua kereta ada 4 tayar. Tetapi daripada teknologi yang ada dalam kereta lama tu, contoh kereta Sagar lama, okey, keluarlah kereta Sagar baru. Nampak beza kan? Daripada segi body, daripada segi rupa bentuk, daripada dalaman kereta, semua dah berbeza. Okey, teknologi yang digunakan dia inovasikan dan jadi lagi baru. Itu perkataan inovasi secara ringkaslah. Untuk PDPR pada hari ini, awak buka buku teks pada muka surat 121. Okey, pada muka surat 121 ni ialah merupakan syarahan tentang apa? Gerhana matahari cincin. Seperti yang kita tahulah, gerhana matahari cincin ni biasanya terjadi dalam beberapa tahun sekali lah dia akan berlaku. Ini merupakan benda sains, okey, dalam kehidupan kita. Benda tu akan berlaku, cikgu tak tahulah, cikgu tak ingat. Beberapa tahun sekali dia akan berlaku. Okey, siapa pernah tahu kan, siapa pernah tengok bila berlakunya gerhana matahari cincin ni, orang macam excited. Kenapa tiba-tiba daripada siang hari tu tiba-tiba jadi gelap? Maksudnya jadi gerhana matahari cincin. Dan siapa boleh tengok, dia macam satu bulatan besar, lepas tu kat tengah dia tu tiba-tiba ada benda warna hitam. Itu adalah dia macam ada bulan. Lepas tu matahari tu, bulan tu akan berada di depan matahari. Betul-betul dia berada di depan matahari dan membentuklah satu gerhana matahari cincin. Bila berlaku macam ni, pada orang zaman dulu, dia anggap benda tu macam ritual ataupun dia anggap macam satu fenomena yang agak hebat lah, macam fenomena yang menakutkan. Tetapi itu ialah kalau kita belajar sains, siapa yang belajar sains dia tahu kan, seperti korang belajar sains, gerhana matahari cincin ni berlaku macam mana, apa sebab dia kan. Cikgu tak berapa nak tahu, cuma cikgu tahu asas dia lah. Okay, untuk PDPR pada hari ni, kita tengok pada muka surat 121. Farisyah menyampaikan syarahan sains sempena Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi sekolahnya. Okey, baik murid. Untuk muka surat 121 ni, cikgu nak awak baca dulu, petikan mengenai syarahan
cikgu nak awak tengok betul-betul macam mana rupa bentuk syarahan. Sebab kita dah ke tahun 5 ni, awak kena tahu format syarahan ni macam mana. Pertama, mestilah ikut format dia ada pantun. Permulaan syarahan adalah pantun. Dan yang pertama, bila dah siap pantun, seterusnya kenalah ada kata alu-aluan. Contohnya, tampilnya saya dalam arena syarahan ini untuk membicarakan tajuk gerhana matahari cincin di Malaysia. Kata alu-aluan dia, yang kata permulaan lah. Dan dia ada kata macam penyambut ataupun dipanggil kata penyeri kat situ. Warga SK makmur yang saya hormati. Dia menarik perhatian audien. Bila sampai dekat isi yang tengah tadi, ada 3 perenggan di bawah dia tu. Itu macam huraian karangan macam biasa lah. Seperti awak tulis karangan sebelum ni, macam tu lah. Karangan penerangan seperti biasa bila berada di tengah dia, isi 1, 2 dan 3. Dan akhir sekali dia ada penutup dia. Memang ada penutup lah. Setiap karangan mesti ada penutup. Apa penutup dia? Dan dia tulis macam mana penutup dia ni? Format dia macam mana? Saya akhiri syarahan ini dengan 2 rangkap pantun. Nampak? Dia akan letak pantun sebagai nak menutup syarahan dia. Walaupun dia tulis kat situ 2 pantun, tapi awak boleh tulis 1 pantun sebenarnya. Tak perlulah tulis 2. Kalau awak tahu awak hebat dalam pantun, awak tulislah 2 pantun. Itu ialah dipanggil format menulis karangan syarahan, berbentuk syarahan. Tugasan hari ini awak baca kan. Bila awak dah baca, cikgu nak awak tulis karangan syarahan ni dalam buku panjang awak, dalam buku penulisan awak. Tulis saja. Tugasan dia hari ni awak senang, awak baca dan awak tulis karangan ni dalam buku penulisan, buku karangan. Selesai sahaja tugasan PDPR pada hari ini. Kalau ada yang tak faham apa semua, boleh PM cikgu secara direct dalam Telegram. Cikgu akan terus jawab segala pertanyaan ataupun segala kekeliruan yang bermain di kepala awak. Sekian saja, kita jumpa lagi PDPR akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.